Islam bukan begitu. Yang saling bermusuhan. ISIS dengan kaedah ni, if you are not with us, you are against us. Itu dia punya falsafah. Falsafah Khawarij. Ya, man laisa minna fahuwa aduwuna. If you are not with us, you are against us. Well, kalau teman tak makan gula tauco, bukan teman memusuh dengan mereka. Teman nak makan gula kari. Oh, sudah. Ya, dia tak boleh terima lain. Asal bukan je dengan kita, dia musuh kita lah. Cia benar. Ya, tak maulah kopi tu. Ya, kita tu ada kita punya pandangan, ada kita punya pendapat. Tak. Khawarij tak boleh kopi tu. Jadi sebenarnya ISIS ni adalah Khawarij moden. Ya, ISIS ke kaedah ke adalah Khawarij moden. Ya. Saling menindas antara satu sama lain. Sesama Islam pula tu. Ya Allah. Ya. Tambahan pula Islam menuntut penganutnya supaya mendirikan agama dalam diri dan mentadbir dunia dengan agama yang ada dalam diri. Itu makna khalifah. Iqamatud din fi nafsih wa siyasatud dunya fid din. Ya, tegakkan agama dalam diri kita dan urus tadbirlah dunia ini dengan agama yang ada dalam diri kita itu. Itulah. Maka tepuk dada tanya selera tu kena direview balik. Sebab kalau tepuk dada tanya selera, nak lo kerak wondel tak gini tak. Teroyan orang, loyan kita. Teroyan tu tembaga yo, udah tergolek je depan rumah teman. Jangan kira haleng katanya. Ngapa? Lori tumpah. Lori tumpah. Lori doyan jatuh itu udah tumpah tu ya. Atau dah tinggal lori. Tapi baru ni ada juga lah kejadian ni tak, lori tak macam mana terbalik tapi tak ada orang ambil. Walaupun lori babi. Selamat tak? Udah ada integriti kata dia. Dah ada integriti dah. Sempendok lori babi. Nah, jadi disebut di sini penganutnya mestilah tegakkan agama. Jadi bila sebut agama ditegakkan, mendirikan agama, agama bukan hanya bicara. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, kami tidak dapat tasawuf ini dengan pengajaran-pengajaran. Tetapi kami dapat tasawuf ini dengan berjaga malam dan mengikat perut. Kata dia Syekh Junaid sebagai kita kata sebagai imam dalam ilmu tasawuf ada dua, Syekh Junaid Al-Baghdadi dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Syekh Junaid, kami tak dapat tasawuf ini dengan ngajar sana ngajar sini. Kami dapat tasawuf ini ialah dengan berjaga malam, maknanya tahajud dan juga mengikat perut. Banyak puasanya weh. Tak ada lah nanya, ada ke nasi Arab? Tak adanya. Ada lauk kambing ke? Mau. Nanya yang itu saja, nak makan sedap je. Orang lain tak cukup kekira, dia nak nasi Arab, dia nak kambing. Allah. Ini minta layanan 5 bintang ni satu musibah. Ya, orang agama minta layanan 5 bintang ni suatu musibah kepada agama. Dan kita pun jangan dimua-muakan, jangan dimua-muakan. Jangan dimanja-manjakan. Bukan itu caranya. Nabi ada orang nak buat layanan dia, nak bagi layanan dia, Nabi kata, tak payah, kata Nabi. Pasal aku di dunia ni bukan lama sangat, macam orang nak menjorang jalan je. Mali walid dunya illa ka'abiris sabil. Tidaklah aku di dunia ini kecuali seperti orang nak menyeberang jalan. Bukan nak lama, tak payahlah layanan-layanan untuk 5 bintang tu tak payah. Nabi kata, bukannya lama sangat dunia ni. Jadi apa maksudnya? Jangan sampai kita kata kita nak mengikut Rasul, kita hidup mewah dalam erti kata kita tu orang agama, tapi kita tidak ikut cara Rasul. Allahu Akbar. Sederhana. Sebab apa? Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ilin wal mahrum. Pada harta benda kita ini ada hak orang lain yang memerlukan. Ya tak? Yang memerlukan. Mana mungkin dalam suasana COVID PKP ni, tiba-tiba kita orang agama membina rumah besar-besar. Ya tak? Orang dalam keadaan susah, di Dabung di mana? Mereka boleh buat rumah besar-besar. Boleh menyambung sana, menyambung sini. Tak tahu ke nadi dan denyut rakyat sekarang bagaimana? Ya. Itu.
Allahu Akbar. Jadi agama itu bukan hanya bicara, agama itu mesti ditegakkan dalam diri kita dan ditadbir urusan dunia itu dengan agama. Dan kita disuruh supaya tidak berpecah kerana menegakkan agama itu. Sama-sama kita ketepikan perkara yang furu', kita fokus kepada perkara yang usul. Kita fokus kepada perkara yang usul, perkara pokok yang menjadi fundamental, dan soal-soal yang melibatkan soal technicalities itu tak apa, itu kita betul langsung. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Ini kes ni suatu isyarat betapa Nabi disuruh supaya jangan pecah belahkan umat ini. Ya. Dikatakan bahawasanya orang yang memecah belahkan agama mereka sehingga mereka menjadi berpuak-puak, kamu tidak dipertanggungjawabkan. Maksudnya kamu di sini ialah secara khususnya Nabi lah. Lasta minhum fi syai'. Maksudnya apa? Maknanya jangan campur. Jangan campur orang yang suka mencetuskan perbelahan-perbelahan. Saya kadang-kadang pening dengan sebahagian ustaz-ustaz kawan-kawan ni. Kenapa suka fokus benda-benda furuk, suka fokus benda-benda khilaf? Mika sembang kunut, orang semayang subuh pun tak. Sembang kunut apa? Gerak manusia ni untuk semayang subuh. Buat macam di mana Turki tu. Buat program gerak subuh. Ya tak? Itu sepatutnya. Ini sembang masalah kunut. Ya Allah. Semayang subuh pun tak. Semayang juga. Subuh pun gajah. Tengok kain plekat lah. Apa? Kain plekat gajah duduk katanya. Jadi dia pun semayang subuh gajah lah. Pasal gajah duduk. Saya tanya juga orang kedai. Ngapa capnya gajah duduk? Pasal kain plekat ni tahan. Gajah duduk tak koyok katanya. Oh, pandai dia menaruh. Pandai penuh dia menaruh. Baik. Yang inilah maknanya kita kata bahawa mewujudkan kelompok itu fitrah lah. Mewujudkan kelompok itu fitrah sebab masing-masing dengan kecenderungan. Tetapi jangan timbulkan ta'assub, fanatics. Bahkan kita disuruh interdependent, saling perlu memerlukan di antara satu sama lain. Kelompok-kelompok ni wujud untuk maknanya kita kata memenuhi keperluan ramai. Orang ini boleh terlibat bidang ni, orang boleh terlibat bidang ni, fokusnya yang apa kan? Lalu kita saling perlu memerlukan. Sebab kan sifat manusia itu memanglah mula-mula dependable, sangat bergantung. Kemudian jadi independent, tak bergantung dah. Tapi sampai masanya jadi interdependent. Sampai masanya kita perlu memerlukan. Saat-saat seperti sekarang, ya tak? Kita perlu memerlukan, ya? Kita saling perlu. Jadi jangan timbulkan ta'assub, ya? Jangan timbulkan fanatics, ya? Baik, kemudian katanya selepas tersebarnya ilmu pengetahuan, ini pun masalah. Sebab apa? Serius dalam menguasai ilmu ni kena ada sikit. Ya, serius. Sebab ilmu bukan bermula dan berakhirnya di situ. Bermulanya ilmu tempat kita mengaji itu, tetapi berakhirnya di lapangan. Nak bawa apa yang kita belajar tu untuk disebarkan. Jadi yang ini tak payah tauliah. Sebab ini kerja secara peribadi. Paling tidak kita dengan family kita, dengan kaum kerabat kita, untuk kita bawa ilmu yang kita pelajari sekian lama. Sekian lama kita mengaji di masjid-masjid, surau-surau, boleh katakan setiap malam kuliahnya, kuliah duha lagi, kuliah subuh lagi, kuliah maghrib lagi. Sampai masa jadi imam, waladhalin. Apa mengaji dah lama, waladhalin. Kan? Bila tolak jadi imam, tak boleh. Tu mengaji dah tobin lama dah. Jadi imam pun tak boleh. Abang ni pun. Ya tak? Inna a'tayna qul huwallah. Inna a'tayna qul huwallah. Komplain di isteri. Daripada mula kita kahwin sampai bercucu, inna a'tayna qul huwallah. Ada kamu pun sikit-sikit boleh tocu, boleh sikit boleh tocu. Tak ada ke gula lain? Situ pula abang ni dah. Situ rupanya dah. Kawan tu sebenarnya anti santan ni dah. Kawan itu buat gula tocu tu dah. Buat gula tocu. Jadi biarlah ada perubahan dan peningkatan ni dah. Biar nampak hasil, biar nampak hasilnya. Jadi ilmu itu takkan tersebar kalau kita terima untuk terima. Dia akan tersebar kalau kita terima untuk kita sampaikan.
Itu pendekatannya. Maka dengan sebab itulah semua rumah adalah rumah mengaji. Semua rumah adalah rumah mengaji. Paling tidak inner circle, dalam rumah kita itu, family kita itu mesti ada suasana pengajian. Allahu Akbar. Adapun yang peperiksaan yang ini semua soal ini semua market driven. Ini tak ada kaitan dengan kita. Tak? Itu soal suasana semasa. Tak? Kita ni dalam family mesti ada tradisi ilmu. Al-Quran dijadikan rujukan, bukan hawa nafsu, lengkap bagi umat yang dahulu. Cuma nak ceritanya, bila Quran menjadi rujukan, Quran ini dari sudut maknanya kita kata ilmu ni, ada masanya Quran bagi dia punya prinsip je. Misalnya prinsipnya bila berada di jalan, wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di muka bumi dalam keadaan yang sombong. Itu prinsip. Maka pelaksanaannya, bagaimana aplikasinya di bawah ni, jalan kampung berapa 60 km, kan? Jalan yang kita kata depan hospital bagaimana, ataupun jalan lebuh raya bagaimana, itu aplikasi itu akan berubah. Manusia yang apply. Quran bagi prinsipnya, takkanlah Quran nak bagi dengan detail, tak? Dalam surah Ali Imran 70 ayat 70, kalau lalu depan hospital jangan bunyi horn. Sadaqallahul azim. Mana pula Quran itu? Dulu Menteri Kediraya dulu, saya suruh baca satu Quran. Mana ada undang jalan raya? Mana ada undang-undang jalan raya? Yang Melayu ni tepuk tangan, itu yang letih tu. Melayu ni tepuk tangan. Bila dia kata saya suruh baca satu Quran, mana ada undang-undang jalan raya? Ya Allah. Takkan nak baca dalam surah An-Nisa, jalan kampung 60 km. Sadaqallahul azim. Takkan kopi itu, nama Quran yang kopi itu, kitab suci apa kopi itu cerita jalan kampung 60 km. Tuhan bagi prinsip je lah, wala tamshi fil ardi maraha, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Aplikasinya manusia lah secara detailnya. Jadi prinsip saja. Jadi ada perkara yang diprinsipkan saja, tapi ada yang diperincikan, misalnya aspek akidah. Aspek yang melibatkan soal akidah rububiyahnya, uluhiyahnya, yang itu diperincikan. Jadi aspek akhlak diperincikan. Surah Hujuratnya, surah Rahmannya, itu diperincikan. Aspek yang melibatkan syurga, neraka diperincikan dalam surah Waqi'ahnya, dalam surah Ar-Rahmannya. Jadi aspek akidah dengan aspek akhlak perinci, tapi aspek syariah umum bagi prinsip. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu makan harta benda sesama kamu dengan cara yang salah, batil. Kenduri baru pukul 2.30 dah keluar beg plastik. Contoh. Kenduri sampai pukul 4. 2.30 dah buka beg plastik. Dah mula masuk dalam beg plastik. Ni yang pukul 3 datang nak makan apa? Makna pukul 3 datang tak ada apa nak makan. Kamu telah makan harta benda kamu cara yang salah. Sesama kamu. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Takkan nak sebut dalam surah Al-Hujurat, kalau makan buffet jangan bawa beg plastik. Sadaqallahul azim. Mana ada kopi tu lah? Aplikasinya kita lah. Faham lah. Ngapa tuan rumah dah bulat je mata. Tengok. Tuan rumah nak larang sebenarnya. Sebab apa? Tetamu ramai lagi. Tapi sekarang kalau dilarang, sekarang masa muka. Ya. Tapi beg plastik dah keluar. Ya. Mombong pula tu. Mombong bila dia nuang tu, mombong dah. Apa ni dah? Mombong tu penuh lah. Tulis dulu. Kita dulu asuh dah anak kita. Ya tak? Jangan tamak. Orang tamak selalu rugi. Sekarang ni masalah apa? Hanya kopi tutup, hanya kopi tu juga. Ya tak? Letih lah kita kualiti ni. Ya? Dekadensi yang berlaku ni, generasi ni satu yang meletihkan. Sebab itulah dulu kita seronok. Sebab apa? Kita ni dapat dijadikan contoh. Ya, kita dapat dijadikan datuk nenek kita sebagai contoh. Dulu tak boleh makan berjalan tu. Ini dah sekarang ni pohnya mak atuknya balik daripada kenduri, last kali dia ambil es krim. Es krim ada last kali kan kenduri dia nampak. Dia tengah makan nampak es krim. Oh tu ujung ada es krim.
Udah dia ngambil aiskrim. Cara nak nyampe ke kereta tu dia gini. Udah ngelak dia. Allah. Tak? Itulah dia, tak? Bagi betapa kita berat sikit ni, tak? Kita ni cerminan kepada orang lain, ya. Al-mu'min mir'atul mu'min, ya. Jadi katanya apa di sini bahawa tanpa petunjuk, dia kata bahawa Al-Quran dijadikan sebagai rujukan lengkap bagi umat yang dahulunya berpecah, makna umat jahiliah. Umat Aus dan Khazraj misalnya, asalnya memang tak boleh langsung berselisih, mesti berkelahi. Tapi akhirnya bila Al-Quran menjadi rujukan, dikatakan dalam fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, kan? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Ayat wa'tasimu tu dah. Ayat tu biasa kita dengar, kan? Wa'tasimu tu. Cina Jerolum pun baca. Wa'tacimu. Cina Jerolum tu dia masuk calon. Dia masuk calon. Jadi diresmikan surau. Wa'tacimu baca. Astagfirullah. Menang. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dah. Masuk sini. Baik. Jadi makna dalam ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a itu, maka disebut bahawa wazkuru ni'matallah. Ingatlah nikmat Allah ke atas kamu ketika mana kamu dulu bermusuh-musuhan. Maknanya di zaman jahiliah itu dengan sebab seekor kambing udah bermusuh. Dan kadang-kadang dalam masjid pun waktu itu, ya tak? Dengan sebab jawatan udah bermusuh. Ya, itu masalah. Ya tak? Jadi dalam konteks ini bagaimana permusuhan itu dikatakan id kuntum a'da'a, tiba-tiba dengan datangnya Islam fa'allafa baina qulubikum. Allah Taala telah jinakkan di antara Aus dan Khazraj. Dulu Aus dan Khazraj tak boleh. Siapa nama ustaz tu yang jadi imam di Ireland? Jadi di Ireland ni di antara Kristen Katolik dengan Kristen Protestan tu memang bermusuh sungguh, kan? Tapi kemudiannya dua-dua tu akhirnya masuk Islam. Kemudian duduk di hadapan ustaz. Siapa nama ustaz kita yang dulu di kampung Benting, yang kampung dekat Paloh ni, kampung apa? Dekat Paloh ni kampung apa? Kampung Masjid Paloh ada kampung Benting, ada kampung apa tu? Tebing. Benting. Ada ustaz Hasrizal. Dia pernah jadi imam di Ireland sebab dia habis Jordan dan dia pergi ke Ireland, dia jadi imam di sana. Akhirnya ada yang masuk Islam. Jadi Ireland ni memang tempat yang bermusuh antara Protestan dengan Katolik ni, luar biasa, ya. Tapi bila dua-duanya masuk Islam, dua-dua akhirnya bergelak ketawa. Dulu kita memang tak boleh langsung berselisih, ya, mesti. Tapi akhirnya fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kamu dengan nikmat Allah itu ikhwan, jadi bersaudara. Fa allafa baina qulubikum, ya, maka Allah jinakkan di antara hati-hati kamu. Jadi maknanya sebelum Islam datang, memang masyarakat jahiliah tu berpecah belah sampai berperang kerana seekor kambingnya. Aus dan Khazraj itu berperang sampai 7 keturunan. Disebut-sebut datuk nenek, dah berperang balik, ya. Datuk kamu kemarin buat datuk aku. Gitu. Kalau orang itu langsunglah tak boleh nak berbaik. Kalau dia sebut datuk kamu, ya tak? Ini bila fail tak ditutup ni masalah, ya. Jadi katanya sini tanpa petunjuk bimbingan kitab serta golongan yang saling bercanggah di antara satu sama lain, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Ini isunya apa? Isu Madinah. Di Madinah tu ada ahli kitab. Ahli kitab ini ialah kiranya learned person dibandingkan dengan orang-orang Arab tidak menjadi ahli kitab. Seorang Arab ummiyin, illiterate, orang yang buta huruf, tidak membaca. Ahli kitab orang yang membaca. Tetapi walaupun ada bacaan, tiba-tiba bila datang Rasul yang bukan daripada Bani Israel, Rasul ini daripada Bani Ismail, anak cucu Ismail, ya, akhirnya mereka berpecah, tak mau beriman dengan Nabi kita. Itu yang turun lam yakunil ladzina kafaru
lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang musyrikin daripada kalangan Arab dan juga orang-orang musyrikin daripada ahli kitab itu berpecah hatta sehinggalah datang kepada mereka rasul, iaitu hatta ta'tiyahumul bayyinah. Datangnya rasul itu rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Jadi yang menyebabkan ahli kitab tak mau beriman kepada Nabi itu, walaupun Nabi dah datang, dan kedatangan Nabi itu memang dah disebut dalam kitab mereka. Mereka tahu, sifat Nabi pun mereka kenal. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi kenapa tak mau beriman? Ta'assubnya mereka kepada Bani Israel. Maknanya mereka hendak keturunan Yakub juga. Ya, keturunan Yakub juga untuk jadi Nabi akhir zaman. Tiba-tiba ini keturunan Ismail. Bani Ismail, tak mau dia. Mereka pun berpecah. Ya. Tapi Nabi ni tadi nak cari jalan supaya dapat memikat hati dan memenangi hati ahli kitab, kiblat ke Baitul Maqdis. Ya, kan ke peristiwa bertukar kiblat ini berlaku di bulan Syakban. Ya, berlaku di bulan Syakban. Baik, jadi maknanya nak memenangi hati mereka tu tak apalah. Maka kiblatkanlah ke Baitul Maqdis. Jadi berlakulah kiblat ke Baitul Maqdis itu 17 bulan. Kemudian Nabi tengok tak ada yang nak masuk Islam pun ahli kitab ni, masih dengan sikap degil ta'assub mereka. Maka akhirnya Allah Taala turunkan bahawa fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu berlaku ni di bulan ya, di bulan Sya'ban. Yang boleh dibaca peristiwanya itu iaitu juzuk kedua. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Jadi ada, kalau bulan Rejab ada Mi'raj, bulan ini ada peristiwa tahwil al-qiblah, iaitu peristiwa perubahan kiblat. Maka dinamakan Nabi itu Imamal Qiblataini. Ya Muayyad ya Mumajjad ya Imamal Qiblataini. Dia adalah imam kepada dua kiblat. Ya. Saya ambil masa sikit lagi. Ya, insya-Allah. Bismillah. Bismillah. Ada soalan sekarang ni? Okey. Ada apa soalan? Biar kita dua. Ya, sila. Ya, insya-Allah. Nah, dipanggil hak kita dengan orang bukan Islam, ya tak? Hak orang Islam sesama Islam pun ada, hak orang Islam dengan bukan Islam pun ada. Ya, jadi maknanya hak kemanusiaan ketika mana Nabi tiba-tiba bangun memberikan penghormatan kepada jenazah. Kata dia Sayyidina Umar, ya Rasulullah, hadzal Yahud. Jenazah Yahudi. Maka Nabi kata, alaysa huwa akhuna fil insaniyah, bukankah dia itu persaudaraan kita dari sudut kemanusiaan? Jadi maknanya penghormatan atas dasar dia sesama manusia. Maka kita kata bahawa dalam perlembagaan Madinah itu diberikan satu jaminan nyawa mereka, penempatan mereka, pencarian mereka itu mesti dipelihara. Maksudnya kita kata bahawa kalau tidak berlakunya permusuhan, ya, maka kita kena jaga nyawa mereka, pencarian mereka, penempatan mereka. Itu tanggungjawab orang Islam untuk memastikan, maknanya kita kata manusia ini boleh hidup selesa di bawah pemerintahannya. Cuma kalau misalnya tiba-tiba mereka berlaku zalim, itu adalah pula undang-undangnya. Tidaklah pula kita ikut suka kita je pula kan. Jadi hak untuk hidup, kita tak boleh sewenangnya menjatuhkan maknanya Bani Adam ini, anak cucu Adam ini. Hak untuk, maknanya kita kata penempatan, hak untuk pencarian, semua itu dijamin. Semasa saya di Syria, saya dapat menyaksikan kampung Yahudi, saya dapat menyaksikan kampung Kristian. Maknanya semasa kerajaan Umayyah, ya, bila mana Islam dapat berkembang di Syria tu, maka yang bukan Islam tinggal 20%. Yahudi ada, Nasrani ada. Maka pemerintah Islam ambil pendekatan kampungkan mereka setempat.
kampung kan mereka di tempat di Babu Syarqi namanya, itu kampung Nasrani, itu Babu Syarqi. Jadi kemudian ada satu tempat pula untuk orang Yahudi. Jadi di situlah demo diberikan infrastrukturnya, segala keperluan mereka. Jadi begitulah indahnya Islam sebagai rahmat kepada seluruh alam itu, hak untuk hidup, hak untuk penempatan, hak untuk pencarian. Itu begitulah kita. Coexist, peaceful coexistence, ya tak? Cuma betul lah, ada kalanya mereka berlaku, kita kata kurang ajar ke, biadab ke, itu ada kena ambil tindakan lah. Termasuk dalam isu kalimah Allah. Nah, ni Syekh. Hilang dah. Yes. Antara amal dengan sebar itu apa mizannya? Antara amal dengan sebar itu. Sebenarnya ianya bersepadu dalam erti kata apabila kita nak menyebarkan sesuatu itu, amalan itu menjadi sebaran yang paling efektif. Amalan itu akan menjadi sebaran yang paling efektif, ya, untuk kita menyebarkan sesuatu. Sebab dia akan menjadi contoh yang hidup. Ya, amalan itu akan menjadi contoh yang hidup. Jadi dalam konteks inilah memanglah kita kata beramal itu perlu dilakukan dan jangan pula kita lupa hak ilmu itu untuk disebarkan. Ya, hak ilmu untuk disebarkan. Jadi dalam konteks ini kita kata bahawa dari sudut mizannya ialah amalan itu penting. Amalan itu asasnya. Maka penyebaran itu datang setelah kita beramal, dalam erti kata bahawa ianya adalah proses menyebarkan dalam bentuk praktikal. Ya, dalam bentuk praktikal. Contohnya Nabi bila nak menyebarkan rasa empati dan simpati, Nabi sendiri ikat batu pada perut. Tanda Nabi pun lapar juga, bukan umat Islam je lapar. Ya, kemudian untuk merasakan, maknanya kita kata sama-sama penderitaan itu, Nabi pun mengalunkan satu senandung, maknanya bersenandunglah Nabi. Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Mereka ni sedang gali khandak, sedang gali parit untuk menjaga Madinah daripada ancaman. Lalu faghfir lil